di atas kurniaan, nikmat dan kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan keadaan ataupun mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang hari ini sehinggalah sampai saat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu di antara pahala dan juga ganjaran yang disediakan oleh Allah untuk kita perolehi pada hari kiamat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita di dalam surah An-Naba, yang mana kita telah pun berhenti dalam ayat yang terakhir, iaitulah ayat ke-32, dan sambungan pada malam ini ayat ke-33 di dalam surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawa'iba atraba, dan wanita-wanita perawan ataupun wanita-wanita muda ataupun anak dara, atraba, dalam usia yang sebaya. Ayat 33 ini adalah merupakan kesinambungan berkaitan tentang nikmat yang diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa. Banyak di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan dalam ayat yang berbeza-beza. Dalam satu ayat yang lain Allah bicarakan orang yang bertakwa ini Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Itu disebut oleh Allah, antaranya Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pada ayat itu Allah menyatakan tentang keluasan tempat tinggal yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Dari sudut keluasannya, Masya Allah, begitu besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kehidupan mereka. Sementara di dalam surah An-Naba ini pula Allah menceritakan antara nikmat ketika beradanya mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan kepada mereka wanita-wanita muda dan juga berada dalam keadaan sebaya. Berapa umur mereka? Dicatat dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, usia ahli syurga itu adalah 33 sanatan, iaitulah 33 tahun yang Allah sediakan. Setiap daripada ahli syurga itu usianya adalah serupa. Cuma kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, dalam usia yang serupa pada waktu tersebut keluarga kita ni kalau katakan masuk syurga, semua akan kita bertemu dengan mereka? Jawapannya ya. Bagaimana saya nak memanggil ayah saya dalam usia yang serupa? Bagaimana saya nak memanggil ibu saya dalam usia yang sama? Begitu juga dengan datuk, dengan moyang, dan begitulah dari sudut turutan generasi ke generasi. Ditakdirkan oleh Allah seluruh keturunan kita masuk dalam syurga. Jadi bagaimana kita nak panggil mereka? Adakah kita memanggil mereka itu dengan nama? Apakah kita memanggil mereka kalau datuk kita panggil dengan datuk? Bagaimana jawapannya? Tuan-tuan nak jawab bagaimana? Jawapannya adalah wallahu a'lam. Kita pun sendiri tidak tahu bagaimana kita nak memberikan kata-kata dan ungkapan tersebut. Cumanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan dari sudut tabiat manusia ketika berada di dalam syurga itu sudah tidak sama lagi tabiat manusia ketika berada di dunia ini. Semasa kita berada di dunia, kita memiliki pelbagai bentuk sifat-sifat yang pastinya ia merupakan ujian daripada Allah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Sebagai contohnya, Allah menyatakan sifat manusia ini huru-hara ketika berada di dunia. Saat ketika mereka berada dalam keadaan susah, mereka berputus asa. Ketika mereka berada dalam keadaan kaya, mereka menjadi manusia yang tamak dan juga loba. Itu sifat manusia ketika berada di dunia. Dengan sifat cemburunya, dengan sifat bencinya, sifat hasad dengkinya, marah, dendam dan sebagainya. Semua sifat itu ada di dalam dunia yang kita duduki pada saat ini. Tapi di saat ketika berada di hari akhirat, segala sifat-sifat tersebut semuanya telah ditarik oleh Allah.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Di antaranya Allah mengatakan kami cabut daripada dada-dada mereka segala sifat-sifat yang membelenggu mereka untuk menimbulkan perasaan yang tidak elok kepada orang lain. Waktu itu Allah jadikan kita bersaudara. Maka kerana itu semasa berada dalam syurga, apa yang berlaku? Ucapan kita adalah ucapan yang baik. Dalam ayat ini nanti dinyatakan apakah di antara kalam-kalam yang dibicarakan oleh ahli syurga. Jadi begitulah keadaan manusia semasa berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat tersebut itu sudah pun berbeza. Yang pastinya ketika kita bertemu dengan generasi kita ataupun keturunan kita di dalam syurga Allah, Allahumma amin, waktu ketika itu kita akan berbicara dengan bahasa yang lemah lembut, yang setiap daripada mereka akan merasakan salaman salama. Setiap kali bertemu mereka akan bergembira, perdamaian itu akan wujud. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang menyebabkan sakit hati dan sebagainya. Baik, kata Dr. Wahbah Zuhaili ketika memberikan penjelasan berkaitan dengan ayat wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba jawari fi muqtabalil umri jam'u ka'ibun wa hiya al-fatatu allati taka'aba wa istadara sadyuha atraba man kunna fi sinnin wahidatin kalladdat jam'u turabin wa hiya allati tumathilu fi sinniha sinnu sahibatiha. Baik, itu diperjelaskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili berkaitan dengan kawaib dan juga atrab, di mana kawaib itu merujuk kepada wanita-wanita muda yang sudah tentu ada perbezaan di antara wanita muda dengan wanita yang telah pun berusia di atas daripada 33 tahun dan di bawah daripada usia tersebut. Dan kemudian atraba itu disebut maksudnya adalah mereka yang berada dalam usia yang sama di kalangan mereka. Itu penjelasan. Cumanya di bawah itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, al-istimta'u bil huri al-kawa'ibi zawatin nawahid allati taka'abat asda'uhunna اللذات الأقران في السن وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي. Al-istimta' berseronok dan merasai nikmat ketika bersama dengan hur, dengan bidadari yang muda yang mana mereka itu usianya adalah sama dan setara ketika itu. Wahada huwal ishba', dan perkara ini adalah merupakan suatu kepuasan. Ishba' asal maksudnya kenyang. Ishba'ul jinsi, kepuasan yang akan diperolehi pada setiap diri manusia, pada setiap jenis manusia itu, ataupun tabiat yang ada ketika itu. Tidak ada lagi istilah tidak puas. Kita dalam hidup ini, adakah kita puas ketika bersama dengan pasangan kita? Pasti ada masa perasaan itu dia akan berkurang. Waktu puasnya bila? Semasa kita baru berkahwin mungkin, tapi usia telah pun menjengah 30 tahun ataupun 40 tahun ketika itu. Perasaan puasnya itu masih lagi belum dapat diredakan, masih lagi memerlukan kepada sesuatu yang lain. Itu hakikat dalam kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan puas dengan apa yang dia perolehi, tapi ia memerlukan sesuatu. Apabila berada dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada lagi rasa untuk memerlukan sesuatu yang lain. Perasaan puas ketika bersama dengan pasangan ketika itu adalah merupakan sesuatu nikmat yang terbesar dan teragung yang Allah sediakan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan membaca dalam surah Ar-Rum ayat 21, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perkahwinan itu, dia ada 3 peringkat dia. Di saat ketika seseorang itu bersama dengan pasangan masing-masing, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata di antara ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat tersebut, saya terlupa, tetapi ada 3 perkara. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebelum daripada itu Allah menyatakan bahawa perkahwinan itu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, dan mereka itu berkahwin daripada kalangan mereka itu. Yang pertama adalah untuk melahirkan sakinah, litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah supaya ketika berkahwin itu dapat melahirkan ketenangan. Manusia sebelum mereka itu berkahwin, dia akan timbul pelbagai bentuk perasaan yang ada dalam dirinya. Selagi tidak berkahwin, selagi itulah dibayangkan dengan pelbagai bentuk bayangan yang ada. Dan sesudah berkahwin,
Allah lahirkan ketenangan di antara kedua pasangan tersebut. Suami tenang, isteri pun tenang. Yang dahulunya semasa berada dalam keadaan bujang, mereka tidak berada dalam keadaan seperti mana mereka telah pun berkahwin. Sebab itu ada suatu kata-kata, ada sahabat-sahabat dia kata, Ustaz, kalau sekiranya saya tahulah berkahwin begini keadaannya, kalau boleh nak kahwin lagi muda, usia 20 tahun, kalau boleh nak berkahwin pada waktu tersebut. Sebab apa? Lahirnya ketenangan di saat ketika berlakunya perkahwinan tersebut. Dan kemudian Allah sambung dalam ayat tersebut, daripada perkahwinan itu melahirkan ketenangan, dia masuk kepada fasa berikutnya. Setelah tenang, Allah lahirkan sifat mawaddah, timbul kasih sayang di kalangan suami dan juga isteri. Itu matlamat daripada perkahwinan yang dibina di dalam Islam. Bukan hanya untuk melepaskan keinginan nafsu yang ada semata-mata, tapi sebaliknya pada saat yang serupa Allah jadikan perkahwinan itu untuk melahirkan sifat kasih sayang, mawaddah di antara pasangan lelaki dan pasangan perempuan, atau di antara suami dan juga isteri, dan akhirnya membentuk sebuah keluarga yang melahirkan keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namun begitu, Allah menceritakan kasih sayang itu dia tidak akan bertahan lama. Maka sebab itu Allah meletakkan pada peringkat yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pada peringkat yang ketiga, peringkat untuk menimbulkan setiap pasangan suami dan juga isteri berasa dengan perasaan sayu ataupun belas kasihan terhadap pasangan masing-masing. Jadi rahmah itu diletakkan pada kedudukan yang ketiga, kerana memang hakikat manusia ini dari sudut kasih sayangnya dia akan berubah ataupun tidak akan berkekalan. Sebaliknya timbulkanlah perasaan belas kasihan di kalangan pasangan masing-masing. Isteri yang telah berkorban untuk mendidik anak-anak yang mungkin ramai ketika itu, susahnya mereka berjaga malam dan sebagainya, bagi suami melihat tentang pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang isteri. Dan begitulah sebaliknya bagi seorang suami, dia melihat pula, bagi seorang isteri pula melihat pengorbanan suaminya keluar untuk mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak kira masa dan juga waktu. Yang penting suami mampu untuk memberikan sedikit jaminan dalam kehidupan keluarga tersebut dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Maka akhirnya di hujung itu akan melahirkan sifat belas kasihan. Dan Allah jadikan tiga peringkat ini di saat ketika seseorang itu mengadakan akad perkahwinan ataupun pernikahan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu tidak berlaku di dalam syurga. Sebaliknya syurga, kepuasan demi kepuasan itu dirasai mereka yang berada di dalamnya. Kemudian sambungan daripada ayat berikutnya, antara nikmat yang Allah sediakan kepada orang yang bertakwa di dalam syurga itu, wa ka'san dihaqa, wa ka'san, dan gelas-gelas dihaqa yang melimpah ataupun yang penuh, keluar air tersebut daripada minuman ataupun daripada gelas tersebut. Dan Allah menyebut dalam ayat ini, Allah tidak pun menyebut dengan wakuba. Kub ni cawan kita kata, tapi ka'san itu dia lebih besar. Contoh kalau kita tengok pada piala dunia sebagainya, dia disebut dengan nama Ka'sul Alam. Ya, Ka'sun itu artinya piala kalau dalam bahasa Arab sekarang. Artinya bekas minuman yang Allah sediakan kepada ahli syurga itu besar. Dan pada saat yang disediakan itu, bekas-bekas tersebut itu mampu untuk memberikan kekenyangan ataupun minum dalam keadaan rasa cukup dengan minuman yang disediakan ketika itu. Dan bekas-bekas ini dipenuhi nanti dengan arak-arak yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya itu. Sebab itu kata daripada Dr. Wahbah Zuhaili, tanawalul ku'usil mutri'atil mala' bil khumuri ghairil muskirati kama wasafaha Allah Ta'ala la yusadda'una anha wa la yunzifun wa hadhihi mut'atul lahwil mubah. Di mana penduduk yang berada di dalam syurga, penghuni-penghuni syurga ketika itu, mereka akan mengambil antara minuman mereka itu adalah minuman yang dipenuhi dengan arak, tapi arak yang tidak memabukkan.
Dalam ayat yang lain Allah sebut dengan humur yang lazzah, ya, humur ataupun minuman arak yang begitu melazatkan sekali. Lazatnya bagaimana? Tunggulah saat ketika berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah ataupun ke dalam syurganya bighairi hisab, tanpa ada hitungan dan juga hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Waqi'ah, dijelaskan arak yang Allah sediakan itu bagaimana. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Arak tersebut itu tidak memberikan rasa pening ataupun memabukkan, menghilangkan akalnya di saat ketika mereka minum. Wa hadhihi mut'atul lahwil mubah, dan ini adalah merupakan keenakan ataupun keseronokan al-lahw, hiburan-hiburan, yang mana hiburan-hiburan ini diharuskan ketika berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalimah arak yang Allah nyatakan dalam syurga itu berbeza tabiatnya seperti mana arak di dunia. Di dunia kenapa kita tidak dibenarkan untuk minum arak? Kerana arak yang ada di dunia ini ia memabukkan. Kullu muskirin haram, ya, arak itu adalah haram sebab apa? Kerana ia memabukkan. Dan setiap perkara yang memabukkan itu dilarang di dalam Islam. Kenapa dilarang? Sebab dia akan menghilangkan akal kita. Bila hilang akal, manusia akan melakukan sesuatu yang tidak waras dalam kehidupannya. Tidak menunaikan solat, puncanya kenapa? Minum arak. Membunuh manusia sebab apa? Kerana minum arak. Dan begitulah berlakunya pembunuhan, aksiden dan sebagainya itu disebabkan kerana arak yang menghilangkan kewarasan untuk ia melakukan sesuatu ketika berada ataupun ketika berada dalam keadaan sedar waktu itu. Baik, itu ayat ke-34. Selain daripada itu, apa lagi yang diperolehi ketika berada dalam syurga? Wanita Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan. Yang kedua, Allah sediakan dari sudut minuman. Salah satu di antara minumannya adalah minuman arak. Bagaimana dengan suasana ketika berada di dalam syurga? Allah sambung pula dalam ayat 35 diberikan penjelasan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha ay fil jannah, di dalam syurga itu, lagwa, kata-kata sia-sia, kata-kata yang tidak memberikan apapun faedah. Salah satu di antara ucapan yang banyak kita buang masa semasa berada di dunia ini adalah kata-kata yang sia-sia. Berapa banyak pada hari ini kalau kita lihat, berapa banyak perkataan yang bermanfaat yang telah pun kita lakukan sepanjang kehidupan kita? Jawapannya tidak banyak. Dan kerana itu juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah kata apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu keelokan dan keindahan seseorang itu, iaitulah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam kehidupannya. Satu perkara yang tidak berkait dalam hidupnya itu tinggalkan. Apa kepentingan yang dia lakukan? Tetapi jika sekiranya ia melakukan sesuatu itu kerana ada sesuatu manfaat yang akan diraih, contohnya dengan kita melakukan sesuatu perkara itu, kita diberikan pahala oleh Allah, ataupun dengan sifat kita untuk memberikan nasihat. Kerana orang Islam ini dia tidak hanya mengambil berat terhadap dirinya, dia perlu untuk mengambil berat terhadap orang lain. Jika sekiranya mereka melakukan kesalahan, perlu ditegur. Itu sifat dan tabiat sebagai seorang Islam. Sebab apa? Kerana orang-orang Islam dia akan berusaha untuk menyelamatkan saudaranya daripada terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ia melakukan perkara seumpama ini, itu adalah merupakan perkara-perkara yang dituntut di dalam Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Tapi syaratnya bagaimana nak menjadi umat yang terbaik? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia itu untuk melakukan kebaikan. Apapun kebaikan kita ajak manusia. Ustaz, ni doa ni boleh tak saya sebarkan? Silakan untuk kita sebarkan doa tersebut kerana ia memberikan manfaat dan kebaikan. Amalan ini boleh tak saya ajak orang lain untuk beramal? Silakan.
Itu kerja kepada kita al-amru bil ma'ruf, mengajak untuk manusia itu melakukan kebaikan. Ustaz baca Yasin beramai-ramai, salah tak? Jawapannya tidak salah. Sebab apa? Kita mengajak manusia itu untuk bersama-sama membaca surah Yasin sebagai contoh. Sehingga kan saya kira di kalangan orang-orang Islam di Nusantara ini, kalau sebut sahaja Yasin, kitab tidak ada, insya-Allah mulut kita masih lagi mampu untuk mengikut bacaan tersebut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak ada ayat suci Al-Quran, tidak ada buku bersama dengannya, tapi ingatannya sudah pun mengingati perkataan tersebut. Subhanallah. Apakah ia bukan merupakan satu perkara yang baik? Jawapannya ia baik. Baik bagaimana? Al-Quran, hadis Rasulullah mengingatkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran, hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kita mengajak orang untuk membaca Al-Quranul Karim, maka orang yang mengajak itu juga akan mendapat pahala seperti mana orang yang membaca akan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Sebab apa kita boleh lakukan demikian? Kerana salah satu ciri umat yang terbaik mengajak manusia dalam apa juga kebaikan yang boleh diberikan pahala padanya, maka itu di antara salah satu kerja dan juga tugasan kita. Namun begitu tidak cukup dengan hanya kita membawa kepada kebaikan. Maka perkara yang kedua disebut di dalam Al-Quran sendiri, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu hendaklah mencegah akan sesuatu kemungkaran-kemungkaran yang berlaku mengikut kepada kedudukan dan juga mengikut kepada keadaan kita ketika itu. Ada kemampuan untuk berbicara, gunakan lidah untuk kita menuturkan sesuatu perkara sebagai nasihat. Ada kemampuan dengan kuasa yang ada melihat kemungkaran itu berlaku, maka kita gunakan akan kuasa untuk mencegah dan mengekang kemungkaran tersebut. Tidak ada segala-galanya, bercakap tidak mampu, menulis pun tidak mampu, untuk melaksanakan juga tidak ada kemampuan. Maka yang terakhir itu kita menggunakan hati kita sebagai tanda kebencian dan tidak redanya kita kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan juga bertentangan dengan kehendak-kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, begitu hidup kita di dunia. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tidak ada maksiat kalam, tidak ada ucapan-ucapan yang tidak memberikan manfaat atau disebut dengan nama lagha. Itu tidak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita jangan bayangkan, ustaz berapa lama ya kita dalam syurga? Dan Allah sebut dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Macam tak mungkin pula ketika dalam syurga ni semua bercakap dengan perkataan yang baik. Subhanallah. Tuan-tuan, tabiat itu Allah telah pun jadikan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kepada kita bayangan dan gambaran selain perkara-perkara yang baik yang disediakan. Dan yang kedua, Allah menyatakan antara perkara ataupun ucapan yang berlaku di dalam syurga, wala kizzaba, dan tidak ada pendustaan, kata-kata bohong itu tidak wujud semasa berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia, ucapan-ucapan dusta, ucapan bohong itu banyak berlaku dalam hidup kita, memberikan alasan-alasan yang tidak tepat. Diberikan alasan itu hanya semata-mata untuk melepaskan diri daripada sesuatu tanggungjawab yang diamanahkan. Sebagai contohnya, maka kita memberikan alasan-alasan yang tidak tepat, bererti kita berbohong. Dan Islam memang pun melarang hal tersebut, tapi tetap akan wujud di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Sehingga kan dalam hadis yang Rasulullah katakan, di saat akhir zaman nanti manusia ataupun setiap daripada kalangan umat Islam itu sendiri akan menghadapi sanawatun khadda'at. Rasulullah mengatakan tahun-tahun yang mendustakan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu tanya kepada Rasulullah, apa itu sanawatun khadda'at ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan sanawatun khadda'at? Pada tahun tersebut orang yang amanah tidak dianggap amanah, sementara orang yang khianat itu dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Sementara orang yang bercakap bohong itu dijadikan ataupun diterima oleh manusia. Mereka yang bercakap benar semuanya dituduh sebagai berbohong. Ini disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam hadis yang panjang itu, tapi dinyatakan itulah di antara tanda-tanda yang berlaku sebelum berakhirnya dunia ini ataupun berlakunya hari kiamat. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Waktu ketika berada dalam syurga, kalamnya semuanya kalam yang benar.
Suami balik pergi ke rumah, isteri tak akan berkata pun dengan perkataan pergi mana bang, lama tak datang sebagai contoh. Tak ada istilah seumpama itu yang akan lahir. Apa yang akan berlaku? Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap kali suami kembali ke rumah, si isteri akan meraihkan dengan nyanyian dan juga lagu. Di antara salah satu ucapan isteri ataupun disebut sebagai bidadari dalam syurga waktu itu, dia akan berkata, nahnu khairatin hisan. Kami ini adalah merupakan sebaik-baik wanita, khairat, dan juga wanita-wanita yang terpilih. Itu di antara ucapannya. Dan yang kedua, setiap daripada kalangan hurun ain ataupun bidadari-bidadari dalam syurga, suara mereka begitu lunak dan begitu indah sekali, lebih sedap dan lebih menarik berbanding dengan suara wanita yang terbaik berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak gembiranya suami ketika balik, kalam-kalam yang indah yang telah pun disediakan oleh pasangan masing-masing ketika itu, setiap apa yang dimahukan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kata Dr. Wahbah Zuhaili, semuanya itu adalah al-amnun nafsiyyu fil jannah haitsu la yasma'u ahluha batilan minal kalam wala takdziban li ba'dihim ba'dha fi majalis asy-syarabi wal mut'ati li'anna ahla asy-syarabi fid dunya yuskiruna wa yatakallamuna bil batil wa ahlul jannati idza syaribu lam yataghayyar aqluhum wa lam yatakallamu bilaghwin. Baik, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan pada ayat tersebut, inilah dia keamanan, ketenangan jiwa di dalam syurga. Jiwa yang tenang itu ada dalam syurga Allah, di mana setiap daripada penghuninya tidak akan mendengar kalam-kalam yang batil, kalam-kalam yang tidak berfaedah. Begitu juga pendustaan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain fi majalis syarab, ketika mana mereka berada dalam jamuan-jamuan minuman. Jamuan waktu itu ada, pertemuan diadakan di kalangan mereka, dan pada saat ketika itu mereka bergembira. Lianna ahla syarab, kerana ahli jamuan minuman semasa berada di dunia itu, mereka akan berada dalam keadaan mabuk dan mereka akan berkata dengan perkataan-perkataan yang batil, perkataan yang tidak benar. Sementara ahli syurga apabila mereka minum tidak akan berubah akal mereka, walam yatakallamu bilaghwin, dan sama sekali mereka tidak akan berkata dengan kalam-kalam yang lagha, kalam-kalam yang tidak memberikan faedah dalam pertemuan mereka. Subhanallah. Habis itu apa kalam mereka, Ustaz? Ucapan mereka adalah di antaranya ucapan ahli syurga. Antara ucapan ahli syurga itu adalah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Itu di antara salah satu ucapannya. Subhanallah. Apa lagi? Segala perkataan-perkataan yang tayyibah, segala perkataan-perkataan yang baik. Yang penting Allah menyebut dalam Al-Quran, kalamnya itu adalah salaman salaman, ucapan yang mendamaikan di kalangan mereka di saat ketika mereka bertemu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, Al-Kisai, salah seorang di antara ulama al-qiraah, ulama qiraat ini, beliau mengatakan kalimah kizaba yang kita baca, menurut pandangan Kisai, dia tidak dibaca dengan kizaba, dia dibaca dengan kizaba. Ya, dia tidak dibaca dengan kizaba, tetapi sebaliknya dia dibaca dengan kizaba. Kizaba ni diambil wazan apa ataupun formula mana? Diambil daripada formula fi'alun. Bila diambil formula pada formula fi'alun, ataupun dia diambil dari sudut masdarnya. Sebab di dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, bila ada perbuatan, maka dia ada kata terbitannya. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut dengan nama fi'il, sementara kata terbitan disebut dengan istilahnya masdar. Ya, masdar itu adalah kata terbitan. Kalau sekiranya sesuatu perbuatan itu dia menggunakan formula fa'ala, contohnya qara'a, kataba, qatala, jalasa, semuanya itu menggunakan formula fa'ala. Mana-mana perbuatan yang menggunakan formula fa'ala, maka kata terbitannya ataupun masdarnya dia ada dua. Kita akan sebut masdarnya itu fi'alun ataupun mufa'alatun. Dia ada dua kaedahnya. Kerana itu kalau kalimah qatala dia telah berbunuh-bunuhan, macam hadis yang baru-baru ni bila sebut saja hadis 40, dia buang tentang hadis tersebut. Umirtu an uqatilan nas,
aku diperintahkan untuk membunuh. Terjemahan kita kata membunuh. Tak. Kita nak mempertahankan Islam itu apabila Islam itu dicemari, Islam itu bila dicerobohi, maka kita pertahankan, disebut dengan kalimah qatala. Maka para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita menggunakan formula qatala, maka masdarnya itu kita akan sebut dengan dua kaedah ataupun dengan dua sebutan. Kata terbitannya sama ada kita sebut dengan nama qitalun, dia menggunakan formula fi'alun, ataupun kita sebut dengan muqatalatun. Ya, muqatalatun dengan menggunakan formula mufa'alatun. Dua kaedah tersebut. Boleh tak muqatalah? Jawapannya boleh. Boleh tak qital? Juga boleh disebut dalam perkataan sedemikian rupa. Samalah juga dengan ayat ini. Kizabun bermakna bila kita menggunakan masdar kizabun, maka perbuatannya adalah daripada perbuatan kadzaba. Apa maksud kadzaba? Saling berbohong. Orang yang bercakap berbohong, orang yang membalas cakap tersebut pun berbohong. Maka itu tidak wujud dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tidak akan berbohong ketika berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara pandangan daripada Imam Al-Kisai ketika mengatakan ayat ini tidak disebut dengan kizaba, tapi sebaliknya dia disebut dengan kizaba, ya, tidak ada sabdu di dalam perkataan tersebut. Baik. Kemudian Allah menyambung pada ayat 36, segala nikmat-nikmat tersebut Allah berikan ni kenapa? Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan daripada Tuhan kamu. Jazaa'a, balasan, min, daripada rabbika, Tuhanmu, 'ata'an hisaba, sebagai pemberian hisab yang begitu mencukupi. Pemberian yang mencukupi. Allah sediakan segala bentuk kelebihan nikmat yang diperolehi dalam syurga ni kenapa? Sebagai balasan daripada Allah. Ayat ini tuan-tuan adalah merupakan satu motivasi yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang hidup kita ni banyak keinginan yang kita belum dapat perolehi. Memang itulah hakikat semasa berada di dunia. Ada cita-cita dalam hidup kita? Ada, Ustaz. Dah dapat belum cita-cita tersebut? Allah sampai sekarang belum dapat lagi, Ustaz. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu hadis Rasulullah, saya terlupa sama ada hadis itu sahih ataupun hadis itu dhaif. Tetapi ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, idza tamanna ahadukum falyanzur ma yutamanna fa innahu la yadri ma yutamanna, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang daripada kalangan kamu ni dia memiliki cita-cita dan keinginan, pastikan tengok dulu apa yang dia inginkan ketika itu, kerana dia tidak pasti pada waktu bila Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan cita-cita tersebut. Sebab kadang-kadang ada dalam kita keinginan ni, maka pada saat yang serupa Allah mengkabulkan. Kerana Allah mengkabulkan ini bila-bila masa sahaja Allah berikan. Setiap bicara yang keluar daripada mulut kita maupun setiap lintasan-lintasan yang ada pada diri kita. Justru daripada itu pastikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kadang-kadang tanpa kita sangka dan duga Allah makbulkan apa yang kita minta daripada Allah, tanpa kita tanpa kita usaha ataupun tanpa sesuatu yang dijangkakan, datang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Dan itu berlaku mengikut kehendak dan keinginan daripada Allah. Namun begitu tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah hakikat semasa kita berada di muka bumi Allah. Tidak semua apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Ada suatu kata-kata yang disebut oleh penyair Arab, dia kata apa? Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Laisa kullu, tidak semua apa yang dicita-citakan oleh manusia itu dia akan dapat mencapainya. Seumpama riyah, seumpama angin yang bertiup dan dia meniup gerakkan sampan tersebut dan sampan pergi ke tempat yang tidak dimahukan. Ya, laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyah, bertiupnya akan angin tersebut dengan tempat dan kawasan yang tidak diingini oleh sampan tersebut. Sampan nak berlayar ke sebelah kanan, tapi oleh kerana angin bertiup ketika itu menyebabkan sampan tersebut berbelok ke sebelah kiri ataupun ke arah yang lain. Ini sampan dahulu lah. Sebab dahulu dia tidak ada enjin. Zaman sekarang mungkin enjin ada. Allah.
Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, sambung sedikit lagi perbincangan kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pemberian nikmat tersebut itu adalah sebagai balasan ketaatan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Dunia ini adalah merupakan darul ibtila. Dunia ini adalah merupakan tempat ujian daripada Allah. Sementara syurga ataupun sementara akhirat itu adalah merupakan darul jaza. Di hari akhirat itu adalah tempat untuk Allah membalas. Balasan yang Allah berikan bukanlah merupakan hak wajib bagi Allah untuk Allah berikan pada ketaatan yang kita lakukan. Bukan merupakan hak wajib daripada Allah. Tetapi balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa itu adalah ihsanan wa tafaddula. Apa maksud ihsan? Tanda belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia. Sebab nak kira hak, berapa banyak hak-hak Allah yang telah pun dilanggar oleh manusia itu. Berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan dalam kehidupannya tanpa disedari. Sedangkan Allah memberikan kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Nikmat yang pertama, Allah jadikan kita dengan semulia-mulia makhluk. Dahulunya tidak pernah dikenali. Allah sebut dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dalam ayat itu Allah sendiri menjelaskan, dahulu manusia tidak dijadikan oleh Allah dan tidak dikenali oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi Allah ciptakan kita. Dahlah kita diciptakan dalam keadaan terlewat. Apa lagi Allah beri? Bila diciptakan dalam keadaan terlewat, tidak dikenali, bila keluar sahaja jadi makhluk, Allah muliakan pula kita. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam. Tak cukup dengan Allah muliakan, Allah lantik lagi kita sebagai pentadbir muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai keistimewaan Allah sediakan kepada kita, akal dan sebagainya. Tapi pada saat yang serupa Allah mengatakan ramai di kalangan manusia itu jahul. Mereka berada dalam keadaan jahil, memperbodohkan diri mereka, tidak menggunakan akal mereka untuk berfikir, hidup dalam keadaan lalai dan lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya Allah tak bagi pun, maka tidaklah menjadi satu kewajipan dan hak bagi Allah untuk memberi. Tapi Allah tetap memberi pada kita. Kenapa? Sebab Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sifatnya Ar-Rahman dan sifat Allah itu adalah Ar-Rahim. Lantas Allah mencurahkan tanda kasih dan juga sayang Allah kepada hambanya dengan menyediakan pahala untuk melayakkan mereka itu masuk ke dalam syurga Allah. Dan ini disebut sebenarnya dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah menyatakan satu ketika yang menyebabkan para sahabat terkejut, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi, tidak akan sama sekali seorang pun di kalangan kamu ini yang masuk dalam syurga dengan sebab amalannya. Sahabat Nabi SAW semuanya terkejut. Wala anta, kalau kamu bagaimana ya Rasulullah? Aku juga tidak selayaknya untuk masuk dalam syurga. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, illa ay yataghammadani Allahu birahmah, melainkan Allah telah mencurahkan kasih sayang Allah kepadaku, aku diletakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ada jaminannya, sedangkan kita belum mendapat jaminan tersebut. Lantas kita melakukan ketaatan agar mendapat kasih sayang dan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengambil perhatian itu, Allah akan memberikan balasan, dan balasan yang Allah sediakan dalam ayat ini ata'an hisaba, suatu pemberian yang sudah dirasai kecukupannya dan puas bagi mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita mahukan, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita baca ayat ini selalu ingatkan diri kita agar kita terus berusaha tanpa rasa berputus asa untuk mendapatkan redha daripada Allah dan melayakkan kita memperolehi janji yang Allah janjikan. Itulah dia balasan syurga yang disediakan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang akan memberikan kepuasan kepada mereka di saat ketika mereka berada di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung perbincangan berikutnya ayat 37 sehingga ayat 40. Jika tamat kita akan masuk nanti ke dalam surah An-Nazi'at, yang mudah-mudahan dengan perbincangan ini sedikit sebanyak kita dapat memahami ayat tersebut dan mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita dalam melayari kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.